الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu karena dengan nikmat kurnianya, dengan rahmat Dia, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah kuliah saya yang pertama selepas daripada raya ini. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu kitab Manaqib Empat Imam Mazhab rahimahullah ta'ala. Dan malam ini insya-Allah kita sambung lagi pembacaan kitab ini dan kita masih lagi membicarakan soal berkenaan dengan siapakah dia Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan kita dah sampai kepada bab Pasal dia digelar sebagai Abu Hanifah An-Nu'man, dan juga pasal dia digelar sebagai Imamul A'zam, iaitulah Imam yang agung. Maka pada malam ini kita akan sambung perbicaraan kita berkenaan dengan perkara tersebut insya-Allah. Jadi dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala
ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dia kata sebab-sebab digelar Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Maka dia kata kenapa beliau dipanggil sebagai Abu Hanifah. Tuan-tuan, kalau sebelum ni kita dah terang bahawa nama Imam Abu Hanifah ini dia bukan nama dia Abu Hanifah, nama dia. Tetapi dia ini bukan nama yang mempunyai nama betul dia, yang telah pun kita sebutkan sebelum daripada ini. Cuma dia dipanggil dengan gelaran Imam Abu Hanifah dan merupakan pengasas kepada mazhab Hanafi. Jadi dia kata kenapa beliau dipanggil dengan Abu Hanifah padahal nama beliau adalah Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Dan dia punya nama dia adalah Nu'man bin Thabit. Dia bukannya bernama dengan nama Abu Hanifah, tetapi nama dia Nu'man bin Thabit. Maka dia kata, dikatakan ada 3 sebab kenapa beliau digelar dengan Abu Hanifah ini. Dan yang pertama sekali dia kata, riwayat pertama menyatakan bahawa kerana salah seorang anak beliau, iaitulah anak yang paling sulung, yakni anak yang pertama, ianya bernama Hanifah, maka oleh kerana itulah dia digelar mengikut panggilan nama anaknya yang sulung itu, yang artinya adalah bapa kepada Hanifah. Dan jadi sebab yang pertama kenapa dia dipanggil sebagai Abu Hanifah, kerana dia mempunyai anak yang bernama Hanifah, anak sulung dia. Dan Masya Allah, ini adalah di antara budaya orang Arab ni. Bila mana dia nak nisbahkan, dia nak habaq kata diri dia, maka dia akan nisbahkan kepada anak yang pertama. Contoh, kalau dia ada anak yang bernama Muhammad, maka dia akan nisbah Abu Muhammad, iaitulah bapa kepada Muhammad. Dan ulama menyatakan pasal apa yang orang Arab ni dia suka nisbahkan kepada anak dia, antara sebabnya nak menunjukkan bahawa ianya mempunyai nasab yang sah, kemudian dia sendiri pun mempunyai zuriat yang sah. Dan bagi mereka mempunyai anak ni dia merupakan satu kebanggaan. Maka oleh kerana itu orang Arab, bila mana dia mempunyai anak, biasanya dia nisbah kepada anak yang pertama. Dan maka samalah dengan Imam Abu Hanifah ni, dia digelar sebagai bapaknya si Hanifah. Pasal apa? Kerana dia mempunyai anak yang sulung, anak pertama tu nama dia adalah Hanifah. Dan ini adalah sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua dia kata, riwayat kedua pula menyatakan sebab-sebab beliau digelar dengan Abu Hanifah adalah kerana beliau sangat suka dan juga rajin beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itu dia digelar sebagai Abu Hanifah. Dan sebab itu ulama menyatakan antaranya yang disebut oleh Abu Asim An-Nabil rahimahullah ta'ala, dia
Kerana Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak mendirikan solat sunat. Dan tuan, sehingga kan Imam Abu Hanifah dia juga digelar sebagai Al-Wati. Dan tuan, makna Al-Wati ni adalah orang yang sangat suka dan juga gemar mendirikan solat sunat. Dan tuan, maka kerana tu dia digelar sebagai Abu Hanifah. Dan tuan, Masya Allah, ni Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak melaksanakan solat sunat. Dan tuan, orang yang banyak melaksanakan solat sunat ni, dia akan dikasihi dan juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi menyebut, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat kasih kepada mana-mana hamba-hamba aku yang mendirikan solat nawafil, kata Allah, sehinggalah aku akan kasih kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maka nak tunjuk pada kita, orang yang banyak melaksanakan solat sunat ni, maka dia akan mendapatkan kecintaan dan juga kasih Subhanahu wa taala. Dan walaupun dia hanya sekadar sunat saja, dan tapi kita buatlah. Pasal apa? Kerana perkara yang sunat dia akan menyempurnakan segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu sabu bihil abdu as-salah, kata Nabi. Perkara yang pertama-tama sekali akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat besok adalah as-salah, iaitulah sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti esok bila kita pergi ke alam akhirat, bila mana esok kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, benda yang pertama yang akan dihisab, yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala ni adalah sembahyang seseorang. Dan tuan, ni nak ceritanya besarnya sembahyang tersebut, sehingga dalam hadis qudsi ada menyebut orang-orang yang sembahyang itu maka akan dikatakan kepada dia. Dan apa yang akan dikatakan kepada orang yang mendirikan sembahyang ni? Maka akan dikatakan kepada dia, kerana engkau menjaga waktu sembahyang, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala keperluan engkau akan dipenuhi. Dan ini yang disebut dalam hadisul qudsi. Maknanya orang yang mendirikan sembahyang ni, segala apapun dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala kecukupan dia pun akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah pada hari akhirat besok pun, benda pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang dia. Dan sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza saluhatis salat, apabila sembahyangnya itu baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhat sairu amalihi, maka baiklah keseluruhan daripada amalan-amalan dia. Wa idza fasadat, apabila buruknya sembahyang seseorang, fasadat sairu amalihi, maka seluruh daripada amalan dia juga akan buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya apa? Penerimaan seseorang pada sisi Allah Subhanahu wa taala ni adalah berdasarkan kepada sembahyang dia. Kalaulah sembahyang dia elok, maka eloklah dia pada sisi Allah Ta'ala.
Dan kalaulah sembahyang dia tak elok, maka tak eloklah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka Nabi SAW kata, ketika mana orang ni dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan sembahyang dia, tiba-tiba sembahyang dia tak berapa nak okey. Dan tiba-tiba sembahyang dia tak berapa nak elok. Dan ada orang yang sembahyang dia tak elok. Sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada satu orang sahabat Nabi dia mendirikan sembahyang. Dan dia dirikan sembahyang, lepas sembahyang bila dia salam dengan Nabi SAW, Nabi kata pada dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik semula sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi SAW. Dan insya-Allah kita pada hari ini kalau sembahyang, kalaulah Nabi SAW tengok cara kita sembahyang, tak tahulah apa agaknya komen baginda Nabi Muhammad SAW terhadap sembahyang kita. Dan kemudian sahabat ni sembahyang buat kali yang kedua. Bila dia sembahyang, lepas daripada sembahyang dia jumpa lagi dengan Nabi SAW. Lalu Nabi kata kepada dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Dan sampai 3 kali diulang oleh sahabat di sembahyang dia. Kerana apa? Nabi sebut benda yang sama. A'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Dan akhirnya sahabat ditanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana? Dan lalu Nabi SAW tunjuk sembahyang daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Maka kata Nabi SAW, maka inilah sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka sembahyang kita ni kita nak kena jaga bagi elok. Kerana apa? Kerana ada orang yang dia dah mendirikan sembahyang berdasarkan pada hadis ni, ada lagi orang yang tak okey dia punya sembahyang dia. Dan ada orang yang sembahyang dia masih lagi berlaku kekurangan pada sembahyang dia. Lalu kata Nabi SAW, bila Allah maka kata Allah, lihat, fanzur ila nawafilihi, maka lihatlah kepada sembahyang sunat dia. Dan bila ditengok kepada sembahyang sunat dia, tiba-tiba sembahyang sunat dia banyak. Dan Allah Ta'ala suruh supaya menampal mana-mana hak yang tidak sempurna daripada sembahyang fardu yang didirikan oleh seseorang daripada sembahyang sunat yang didirikan. Dan insya-Allah, kerana tu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudusi tak ni yang kita baca, orang yang mendirikan solat sunat itu hatta uhibbah, sehinggalah aku berasa kasih kepada orang tersebut. Dan dia juga adalah sebagai penyempurna kepada amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, riwayat yang kedua pula menyatakan sebab-sebab beliau digelar dengan Abu Hanifah adalah kerana beliau sangat suka dan juga rajin beribadah kepada Allah. Kebajikan berbentuk sosial seperti membantu orang susah melebihi yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
Tuan-tuan, ni Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, selain daripada dia ni suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga adalah orang yang sangat suka membantu orang lain. Tuan-tuan, bantuan yang dihulurkan oleh Imam Abu Hanifah ni sangat-sangat luar biasa. Ianya sangat luar biasa daripada orang kebanyakan menolong orang lain. Tuan-tuan, saya nak cerita satu hari. Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni, dia mewarisi kekayaan daripada atuk dia, daripada ayah dia sampailah kepada dia. Dan tuan, Imam Abu Hanifah ni dia adalah orang yang kaya raya. Ni Imam Abu Hanifah. Dan tuan, sebab itu dalam kuliah sebelum ni kita ada sebut, kekayaan tu dia tak mengapa, kekayaan tu dia tak ada apa-apa. Apabila kekayaan itu didapatkan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang dekat diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal fi yadis salihin. Betapa baiknya, kata Nabi, kalaulah harta kekayaan itu didapatkan oleh orang-orang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, biasa kita kalau dengar bab dunia ni apa dia? Dunia ni tercela. Dan tuan, yang biasa kita duk dengar apa dia? Dunia ni adalah benda yang melalaikan manusia. Dan tuan, biasa kita duk dengar dunia ni apa dia? Benda yang membahayakan akhirat seseorang. Dan tuan, tetapi dia akan jadi lebih elok dunia ni bila mana dia didapatkan oleh orang-orang saleh, bila mana dia didapatkan oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan bersahabat, kerana orang saleh, bila mana dia dapat dunia, bila mana dia mendapatkan kekayaan, maka dia akan gunakan kekayaan dan kesenangan tersebut adalah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari ni nak cerita Imam Abu Hanifah ni, dia digelar sebagai Abu Hanifah dan dia digelar sebagai imam yang agung mazhab. Kerana salah satu tadi kita sebut, dia suka mendirikan ibadat yang sunat dan rajin beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia sangat suka menolong orang lain, dan dia tolong ni sangat-sangat luar biasa. Ada satu hari, ada satu orang tua makcik, dia pergi ke, dan tuan, Imam Abu Hanifah ni dia jual pakaian, Masya Allah. Sehingga kan disebutkan di sana Imam Abu Hanifah ni dia ada kelang kain, kemudian dia ada kelang buat benang, kemudian dia ada kelang untuk buat pakaian. Dan tuan, dia satu orang yang cukup kaya. Dan maka satu hari ada seorang makcik ni main ke kedai Imam Abu Hanifah. Dia main, kemudian dia nak jual baju sutra dia. Lalu dia kata pada Imam Abu Hanifah, dia kata, wahai Nu'man, aku nak jual aku punya baju ni dengan harga 100 dirham. Dan tuan, dia nak jual dia punya baju dia dengan harga 100 dirham. Dan tuan, kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, wahai makcik, harga baju ni lebih daripada 100 dirham. Harganya kurang-kurang pun 600 dirham. Kita ni, kalaulah kita meniaga, kemudian ada orang nak tolak barang kat kita, kemudian orang tu pula dia nak jual murah dekat kita, dia nak tolak murah dekat kita. Dan apa tindakan kita? Agak-agak kita akan kata, oh, hak ni rezeki dia kata. Dan tuan, yang ni rezeki. Dan tuan, sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala
kitab dia, yang itulah berkenaan dengan ihsan di dalam perniagaan. Dan kita ni boleh saling bantu membantu antara peniaga, bantu dekat situ. Dan tuan, kalau peniaga ni dia jual benda-benda hak yang berkualiti tinggi, dan tuan, dia jual satu benda hak yang elok, dia jujur dengan kita. Dan tuan, manakala si pembeli pula, dan tuan, dia janganlah minta kurang banyak-banyak sangat sampai rapat dengan modal kawan ni. Tengok tu. Dan tuan, maka kita berikan saja. Kalau kurangkan sikit-sikit lah. Dan tuan, ulama menyatakan pada waktu itu dia telah pun melakukan ihsan di dalam urusan perniagaan. Dan tuan, ni cara macam mana kita nak transfer urusan dunia, dia akan menjadi urusan akhirat, dan dia akan mendapatkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka makcik ni kata, wahai Nu'man, hang biar menteri, dia kata, baju aku ni baju lama dah, cuma kain dia elok lah, kain sutra, aku nak jual 100 dirham saja, aku tak mau lebih-lebih, wahai Nu'man. Dan tuan, Imam Abu Hanifah kata, wahai makcik, aku tak boleh terima, kerana harga baju ni bukan 100 dirham, harga dia adalah 600 dirham. Dan tuan, makcik ni kata, wahai Nu'man, engkau ni melampau di dalam urusan perniagaan kau. Dan tuan, sampai kena marah pula dengan makcik ni. Makcik ni nak jual baju tu harga 100 dirham. Imam Abu Hanifah nak bagi 600 dirham. Dan tuan, lalu Imam Abu Hanifah kata macam ni, kalau makcik tak percaya, cuba makcik pergi kedai mana-mana yang boleh dipercayai, tanya dengan dia berapa nilaian harga baju tersebut. Dan tuan, lalu makcik ni pun bawa pergi ke kedai lain. Dan tuan, maka betul kedai lain pun kata, apa, makcik, baju ni harga dia boleh laku kat kami 500 dirham. Pergi kedai lain pula nak 600 dirham. Pergi kedai lain pula nak dapat 400 dirham. Dan tuan, Masya Allah, ini adalah salah satu daripada perangai yang ada pada Imam Abu Hanifah yang sangat gemar dan juga suka menolong orang lain. Dan tuan, pernah juga satu hari, bila mana Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, dia beri upah kepada pengajar Al-Quran anak dia. Dan tuan, ni kalau boleh kita jadikan contoh, kalau orang yang mengajar Al-Quran ni, kita kalau boleh nak murah-murah lagi, Allah dia kata, bukan ajar apa pun, ajar alif bata, bukan ajar apa pun, ajar Allah kulhu ya. Beda orang nak mati esok baru nak baca kulhu ni. Dan itu pun kadang-kadang kesian dekat guru-guru mengaji ni. Bayar dia tiap bulan RM30, tu pun miss 2-3 bulan. Dia kata tak apa, kita bayar dah 3 bulan, nanti baru kita bayar RM90. Dan tengok Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah satu hari, dan tuan, dia bagi upah kepada tenaga pengajar Quran anak dia. Dan tahu berapa yang Imam Abu Hanifah bayar? Sebanyak 1000 dirham. Dan tahu 1000 dirham ni berapa? Kalau nak dinisbahkan dengan 1000 dirham pada hari ni, dan Allah Ta'ala, kalau Allah ni dulu ni, zaman, tapi tu lama orang punya cerita, zaman tu 2003, lama lah. Masa kami mengaji di Mesir dulu, jadi kapal terbang yang kami naik itu Qatar Airways. Qatar Airways. Jadi berhenti sat ni dekat Qatar lah. Berhenti kat Qatar. Di sana, di Qatar, kalau tak silap, dia punya mata wang dia adalah dirham. Dan tuan, satu dirham lebih kurang dalam 12 ringgit kita.
Itu dia, 1 dirham 12 ringgit kita. Lebih kurang macam tu lah. Pada masa tu 2003 ni. Yang ni bukan cerita 2023. Ni 2003 dulu ni. Tu pun zaman-zaman kita gila-gila remaja zaman tu. Baik, tuan-tuan. Jadi kalau 1 dirham bersamaan dengan 12 ringgit, 1000 dirham. 1000 dirham adalah bersamaan dengan 12,000 ringgit. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah pi bayar kepada tenaga pengajar Al-Quran anak dia 12,000, 1000 dirham bersamaan dengan 12,000 ringgit. Tuan-tuan, sehingga tenaga pengajar Quran anak dia dikata apa? Wahai Nu'man, kamu jangan melampau di dalam memberikan upah kepada aku, dia kata. Dan tuan, tapi apa jawab Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah kata, yang aku beri ni bukan kerana engkau mengajak anak aku, tetapi yang aku beri ini adalah kerana nilaian Al-Quranul Karim. Dan tuan, dia adalah nilaian Al-Quranul Karim yang begitu tinggi. Kerana Al-Quran adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bahkan kata Imam Abu Hanifah, yang aku bayar ni pun tidak akan dapat mengatasi ketinggian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tapi kita ni kalau bayar apa ni guru ngaji Quran ni, dia ikut masa. Dia tengok masa. Tuan-tuan, dia tak tengok Quran tu dia berharga. Tuan-tuan, dia tak tengok Quran itu sebagai panduan. Tuan-tuan, sebab itu kita contohi, tuan-tuan, sebagaimana Imam Abu Hanifah ni, dia bayar lebih tu bukan kerana apa? Tuan-tuan, kerana Al-Quranul Karim ianya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana memuliakan Al-Quranul Karim kalamullah. Tuan-tuan, maka demikian bantuan-bantuan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala kepada orang lain. Kemudian sebab yang ketiga, pasal apa dia digelar dengan Imam Abu Hanifah, dan pasal apa dia digelar sebagai Imamul A'zam, iaitulah imam yang tersangat agung. Tuan-tuan, masya-Allah, Imam Abu Hanifah ni dia sangat alim dan juga sangat faqih. Kerana tu kata Abu Muawiyah Ad-Dharir rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada murid Imam Abu Hanifah menyatakan, dia kata apa? Dia kata, kalaulah kita cinta kepada Imam Abu Hanifah, ianya adalah termasuk daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada siapa ni? Abu Muawiyah Ad-Dharir, salah seorang daripada murid Imam Abu Hanifah yang dan belajar dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata apa? Kita cinta kepada Imam Abu Hanifah ni, maka dia termasuk salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pasal apa? Kerana Imam Abu Hanifah ni kerana sangat alim dia, kemudian luas ilmu pengetahuannya, kemudian banyak pula amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia kata lagi, manakala yang ketiga sebab dia dinamakan dengan Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah, manakala riwayat yang ketiga pula memberi pendapat mereka bahawa pemuda Nu'man bin Thabit, maknanya Imam Abu Hanifah ni, Nu'man bin Thabit dia digelar dengan Abu Hanifah adalah kerana beliau sering dilihat orang membawa botol dakwah ke mana-mana sahaja beliau pergi.
sebagai persediaan untuk mencatat ilmu pengetahuan daripada mana-mana guru yang beliau temui. Dan ini sebab yang ketiga, pasal apa dia digelar sebagai Imamul A'zam, imam yang tersangat agung, dan juga dia digelar sebagai Abu Hanifah kerana Imam Abu Hanifah ni setiap kali dia pergi mana-mana dia takkan tinggal. Dia punya pen, kemudian dia punya botol dakwah dia tidak akan tinggal. Dia akan bawa ke mana-mana. Dan ilmu ni kata ulama kata ilmu itu ibarat seseorang dia pergi pancing ikan, seperti dia mengaikan. Tuan-tuan, kita ni kalau mengaikan kita tahu pula joran kita nak guna joran yang lagu mana. Tuan-tuan, kita tahu pula bila mana kita nak mengaili, kita tahu umpan nak guna umpan yang lagu mana. Kalau ikan sungai, umpan dia lagu mana. Kemudian kalau ikan air laut, dia nak guna joran yang lagu mana. Kalau ikan tu besar berapa kilo, nak guna joran tu kayu dia lagu mana. Tuan-tuan, yang tu kita tahu. Tuan-tuan, tapi kata ulama, seseorang yang nak mendapatkan ilmu, kata ulama, ibarat seorang yang mengail ikan. Dia kena ada pancing, kemudian dia kena ada umpan, dia kena ada alat-alat untuk mendapatkan ikan tersebut. Maka kata ulama, bila seseorang dia nak mendapatkan ilmu, maka alat nak mendapatkan ilmu itu adalah pena dan juga kertas, kata ulama. Sebab itu nak kena biasa kan. Bila kita ada dekat dalam majlis-majlis kuliah ni, kalau boleh kita kena ada satu buku kosong, kemudian kita pergi catat, kita pergi catat. Tuan-tuan, di masjid ke, di surau, di tempat kita duduk ke, tuan-tuan, ni merupakan satu peluang untuk kita mengaji. Tuan-tuan, kalau dulu ni masa dia duduk kerja, masa dia masih lagi orang kata omok muda lagi, tak ada. Rasa kesedaran nak mengaji dan sebagainya. Sebab tu ada sebahagian daripada tempat yang kita pergi mengajar. Tuan-tuan, kalau setakat mengajar manakib macam ni tak apa. Ada sebahagian tempat yang kita pergi mengajar ilmu fiqh misalnya. Tuan-tuan, fiqh ni kan bab berkenaan dengan sah batal, bab berkenaan dengan boleh ataupun tidak sesuatu perkara itu. Tuan-tuan, bila kita sebut, bila buat macam ni tak sah, bila buat macam ni tak tui, tuan-tuan, kita dah nak naik motor, dia tahan motor kita. Dia tahan motor kita, dia tahan. Tak usah nak tanya lagi, betul ke buat macam tu tak sah? Betul ke buat macam tu tak betul? Ustaz, betul ke kalau buat macam ni nanti tak diterima kita punya amalan? Tuan-tuan, dia berasa takut. Tuan-tuan, pasal apa dia berasa takut? Kerana baru dijemput ke alam akhirat. Dan maka dia nak kalau boleh sembahyang dia diterima, kalau boleh dia nak semua apa yang dia buat diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka cerita daripada waktu muda ni kita tak dan kadang-kadang. Dan maka ini adalah peluang yang percuma. Mengajak ni pun ada macam-macam. Tauhid ada, tasawuf ada, fiqh ada, manaqib ada, sirah ada, semua ada. Dan maka kita contohi sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dan tuan, Imam Abu Hanifah adalah orang yang sangat-sangat gairah dengan ilmu, sehingga kan
ke mana-mana pun dia pergi, maka dia akan bawa kertas dan juga pen. Demikian juga dengan botol dakwah, dia tidak akan tinggal. Tuan-tuan, saya tambah lagi sikit apa yang ada dalam kitab ni. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, dia telah menggunakan sebahagian besar daripada kekayaan dia untuk meneroka ilmu-ilmu Allah Ta'ala dan juga bagi mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu dia digelar sebagai Imam Abu Hanifah ataupun dia digelar sebagai Imamul A'zam, imam yang tersangat agung. Maka tiga perkara yang kita sebut tak sah ni, ianya adalah perkara yang besar yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Yang bawah ni kita baca saja, nanti insya-Allah kita akan huraikan pada pertemuan yang akan datang. Maka dia kata, demikianlah tiga pendapat ahli-ahli sejarah yang menjelaskan punca kenapa Imam Abu Hanifah digelar Abu Hanifah Al-A'zam, sedangkan nama sebenar beliau adalah Nu'man. Tuan-tuan, Nu'man bin Thabit bin Zawta bin Mah rahimahullahu ta'ala. Lalu dia kata, sebenarnya kelahiran Imam Abu Hanifah ada kaitannya dengan keberkatan doa Sayyidina Ali. Mengikut riwayat ayah beliau iaitu Thabit bin Zawta, ketika masih kanak-kanak telah dibawa oleh ayahnya Zawta pergi berziarah kepada Sayyidina Ali di Kufah, yang ketika itu sedang memegang jawatan khalifah. Sayyidina Ali mendoakan ke atas Thabit semoga dari keturunannya, yakni dari keturunan Thabit akan lahir insan-insan yang baik-baik dan saleh, yang akan memberi manfaat kepada agama dan umat Islam seluruhnya. Contoh nanti kita akan tengok pula bagaimana keturunan Imam Abu Hanifah ni dia ada kaitan kekeluargaan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, dan juga Sayyidina Ali lah yang telah mendoakan keluarga ni agar mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Dan yang kedua, Sayyidina Ali lah yang mendoakan keluarga ini supaya keluar daripada keluarga ni orang-orang saleh, lagi faqih dan juga alim, dan juga boleh menjadi manfaat kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan tengok pula siapa dia ayah dan juga ibu kepada Imam Abu Hanifah. Yang ini kita akan baca nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna. Minna antal muqaddim wa antal muakhir. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.